Antara persoalan yang mungkin sering berlegar-legar di fikiran ramai pihak di luar sana adalah berkaitan dengan kategori pengkelasan tahap gaji iaitu B40, M40, T20 yang mana ada yang masih lagi keliru untuk mengkelaskan diri mereka dalam kategori yang mana. Adakah saya ini B40, adakah saya M40 atau adakah saya ni T20. Jadi itu persoalan terbesarnya. Kerana apa? Kerana itu sebenarnya yang akan menjurus ke arah bantuan-bantuan yang bakal disalurkan, sama ada anda layak ataupun tidak layak untuk bantuan-bantuan tersebut. Jadi dalam video pada kali ini kita nak kupas sedikit berkaitan dengan kategori-kategori pengkelasan tahap gaji ini di antara B40, M40 dan juga T20. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, pasti ramai sebenarnya yang masih tidak mengetahui apakah dia itu B40, apakah M40 dan apakah T20. Okay, sebelum itu anda lihat dulu nombor-nombor di belakangnya. 40 iaitu B40, 40, M40 dan T20, 20. Jadi 40 campur 40 campur lagi 20 menggenapkan ke 100. 100 ini adalah 100% maksudnya. Jadi daripada 100% rakyat Malaysia, berapa peratus dikategorikan dalam B40, berapa peratus dikategorikan dalam M40 dan berapa peratus dikategorikan dalam T20. Okey, B di situ adalah below ataupun bawah. Jadi B40 adalah 40% rakyat Malaysia yang berada dalam kategori gaji yang paling bawah sekali. Manakala M40, M di situ adalah middle iaitu pertengahan. Jadi bermakna 40% lagi rakyat Malaysia yang dikelaskan dalam kategori pendapatan di pertengahan. Dan terakhir adalah T20. T di situ adalah top ataupun yang teratas sekali. Bermakna 20% baki rakyat Malaysia yang berada dalam kategori pendapatan yang paling tinggi sekali jika dibandingkan daripada lain-lain rakyat Malaysia. Jadi sekarang ini dah jelas B40 itu apa, M40 itu apa dan T20 itu apa. Jadi bagaimana cara untuk mengkelaskan diri anda berada dalam kategori mana? Okey, ada beberapa perkara yang perlu anda ketahui sebenarnya. Yang pertama adalah pengkelasan itu apa tujuannya. Sebagai contoh, katakanlah untuk kelulusan sumbangan tunai ramah. Okey, untuk kelulusan sumbangan tunai rahmah kategori B40 untuk isi rumah adalah yang berpendapatan di bawah RM2,500. Itu pengkelasannya, tak kira anda berada di negeri mana sekalipun, anda berada di daerah mana sekalipun di Malaysia ini, asalkan pendapatan isi rumah anda di bawah RM2,500, anda berada dalam kategori B40. Jika pendapatan isi rumah anda di antara RM2,501 ke RM5,000, anda berada dalam kategori M40. Dan jika pendapatan isi rumah melebihi daripada RM5,000, anda berada dalam kategori T20. Itu pengkelasan mudah untuk bantuan sumbangan tunai ramah yang mana sebenarnya kurang tepat jika dilihat daripada pengkelasan yang sebenarnya. Jadi jom kita ikuti apakah pengkelasan sebenarnya kategori-kategori yang berlainan bagi B40, M40 dan T20 ini. Okay, sebenarnya pengkelasan ini adalah mengikut negeri mana anda tinggal. Sebagai contoh, kita ambil negeri Johor. Jika anda berada di Johor dan pendapatan anda adalah di bawah RM5,400, anda berada dalam kategori B40. Manakala jika pendapatan anda di antara RM5,400 ke RM10,879, anda berada dalam kategori M40. Dan jika melebihi daripada amount tersebut, anda berada dalam kategori T20. Okay, itu untuk mereka yang tinggal di Johor. Apa kata untuk mereka yang tinggal di Kedah? Di Kedah berbeza sedikit senario je. Jika pendapatan anda adalah di bawah RM3,710, anda sudah pun berada dalam kategori B40. Dan jika melebihi daripada amount tersebut sampailah ke RM7,549, anda dah berada dalam kategori M40.
Jadi jika dilihat di situ ada perbezaan sedikit antara Johor dan Kedah, dan begitu juga dengan negeri-negeri lain seperti Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan dan sebagainya. Ada negeri yang pendapatan isi rumah telah pun mencecah RM5,000 tetapi masih berada dalam kategori B40, dan ada juga negeri yang pendapatannya baru mencecah RM4,000 tetapi telah pun masuk dalam M40. Jadi perbezaan senario ini sebenarnya bergantung kepada kos sara hidup di negeri-negeri tersebut. Jadi sebenarnya jika dilihat secara mendalam, pihak lembaga hasil dalam negeri sebenarnya harus menggunakan fakta yang sebenar untuk mengkelaskan seseorang itu berada dalam kategori yang mana sebelum penyerahan bantuan disalurkan. Kerana kita sedar ada di antara mereka yang tinggal di bandar-bandar besar, walaupun mempunyai pendapatan melebihi daripada RM5,000, sebenarnya masih lagi belum mencukupi untuk menampung keperluan harian. Jadi sama-sama kita renungkan, sama-sama kita lihat, dan diharapkan agar pihak kerajaan menggunakan fakta ini, menggunakan data yang sebenar dalam pengkelasan untuk penyaluran bantuan-bantuan kerajaan kepada rakyat Malaysia. Okay guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.